Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oleh kerana ramai yang bertanya dengan Encik Azim dengan Jawatankuasa Aset tentang senarai aset yang perlu dikemaskini di dalam bilik darjah ataupun di dalam bilik-bilik khas, maka saya harap video ini dapat membantu membimbing cikgu-cikgu bagaimana untuk mengemaskini QPA7 yang ada. QPA7 ini Jawatankuasa Aset akan letakkan di dalam kios. Boleh buka kios sekolah. Di bahagian hujung paling kanan sekali ada kolom aset, dan kat situ nanti cikgu boleh tengoklah QPA7 yang terkini yang disediakan oleh Jawatankuasa Aset. Dan kami telah memberikan panduan pengisian QPA7 ini bagi memudahkan rakan-rakan guru untuk mengisi QPA7 ini. Sebelum saya pergi kepada QPA7 ni, saya nak pergi kepada panduan pengisian QPA7 ni dulu. Kita baca panduan, baru kita boleh isi dengan mudah. Yang pertama, kita baca QPA7 diisi oleh guru-guru yang dilantik oleh pentadbir sekolah yang menguruskan bilik-bilik khas. Okey, baik. QPA7 ini diisi oleh guru-guru yang telah dilantik oleh pentadbir yang menguruskan bilik-bilik khas. Cikgu tolong isi, walaupun cikgu tolong isi, tapi sebenarnya dia disediakan oleh pegawai aset. Tapi kalau pegawai aset nak buat semua, saya rasa susahlah. Tapi kita sama-sama tolong. Jadi cikgu kena isi dan pegawai aset akan tanda tangan bahagian disediakan ni. Okey, aset yang didaftarkan hanyalah aset kerajaan sahaja. Aset peribadi atau sumbangan yang tidak disahkan tidak perlu didaftarkan. Semua aset-aset kerajaan perlu didaftarkan, manakala aset peribadi atau sumbangan yang tidak disahkan. Sumbangan ni perlu disahkan cikgu. Sekiranya cikgu mendapat sumbangan, contoh PIBG ataupun ada badan-badan korporat yang ingin membuat sumbangan kepada sekolah, jadi cikgu perlu dapatkan kebenaran Tuan Guru Besar, dan Tuan Guru Besar nanti dia akan maklumkan kepada Jawatankuasa Aset lah, supaya Jawatankuasa Aset boleh memohon kebenaran permohonan kita kepada pengarah jabatan, dan pengarah jabatan akan keluarkan kelulusan lah, barulah aset itu boleh didaftarkan nanti. Jadi sekiranya aset itu aset peribadi, cikgu tak perlu daftarkan. Sekiranya aset itu aset sumbangan yang belum diuruskan untuk prosedur sumbangan pun tidak perlu didaftarkan. Cuma kalau aset peribadi, cikgu boleh letak tagging peribadi sajalah, ataupun mungkin cikgu boleh letak nama cikgu je, supaya kita tahu bahawa itu bukan aset kerajaan. Yang ketiga, sekiranya aset tidak mempunyai nombor pendaftaran, daftarkan sahaja keterangan aset dan kosongkan ruang nombor siri pendaftaran. Okey, baik. Katakanlah cikgu buka, cikgu tengok dekat meja tu, mungkin meja tu dah terlalu lama atau sampai nombor pendaftaran dah telah terpadam. Jadi cikgu tidak perlu untuk tulis bahagian nombor siri ni. Cikgu hanya tulis bahagian keterangan aset ini sahaja. Okey, cikgu hanya perlu tulis bahagian keterangan aset ni sahaja. Okey. Untuk keterangan aset yang tepat, guru-guru digalakkan untuk menyemak keterangan aset di dalam laman web Knowledge Base MOF. Okey, baik, kita akan buka laman web MOF ni supaya cikgu nampak jelas lah. Okey, cikgu boleh type MOF Knowledge Base. Lepas tu dia akan keluar satu laman web, iaitu nama dia Pengurusan Aset Kerajaan Kementerian Kewangan Malaysia. Okey, laman web Knowledge Base ini adalah laman web yang boleh dikatakan laman web induk kepada pengurusan aset di semua kementerian. Di semua kementerian, tak kira Kementerian Pendidikan ke Kementerian Pengangkutan ke, semua aset-aset kerajaan berada di dalam maklumannya tu berada di dalam laman web ini. Jadi kita boleh rujuk laman web ini supaya kalau kita nak tahu keterangan aset tu yang tepat, kat sinilah tempatnya. Kalau cikgu tengok dekat laman web ni, dia ada kat tepi sini ada katalog klasifikasi aset, katalog klasifikasi stok, tata cara pengurusan aset alih, tata cara pengurusan stok dan informasi. Okey, baik. Untuk mudah cikgu, sebenarnya aset ini terbahagi kepada dua. Okey, harta kerajaan ini terbahagi kepada dua. Satu yang kita panggil aset, satu yang kita panggil stok. Yang kita panggil aset tu ada aset bernilai rendah, okey, ada aset bernilai rendah ataupun harta modal. Aset bernilai rendah bernilai 2,000 ke bawah, harta modal bernilai 2,000 ke atas. Okey, tak apa, setakat itu saja. Manakala aset stok ni pula adalah barang yang sekolah, yang kerajaan beli tetapi dia lupus guna. Maksudnya kita tak perlu selenggara. Contoh cat, berus cat, tilam,
apa lagi yang ada kat sekolah kita, yang dibeli barang-barang pejabat seperti pensel, pen, kertas, itu semua stop. Barang-barang di bilik sukan, bola sepak, shuttlecock, kayu hoki, itu semua stop. Dia tidak perlu diselenggara. Maksudnya kalau rosak, habislah begitu. Dan dia ada langkah pengurusan dia, iaitu mungkin kita boleh bincang. Mungkin Cik Firdaus saya rasa lebih pakar dalam bidang tersebut. Tapi untuk aset, dia ada dua. Satu harta modal, satu aset bernilai rendah, ABR. Okay, kedua-duanya jenis aset dan boleh kita lihat pada katalog ini. Dekat katalog ini cikgu boleh tengok dia ada tiga. Satu, carian kod aset. Yang kedua, kalau kita nak muat turun kod katalog aset. Dan yang ketiga ini untuk kita expand lah. Jadi dekat bahagian ini ada semua keterangan-keterangan aset yang kita nak tahu. Okey, baik. Tapi kalau kita nak cari satu-satu pun jenuh juga. Kita boleh gunakan fungsi carian kod aset. Okey, baik. Katakanlah dekat pusat sumber tadi saya ambil contoh yang ni tadi. Saya letak pusat sumber. Okey, katakanlah dekat pusat sumber ni cikgu nak tahu jenis almari. Almari ni almari apa? Almari 3 pintu ke? Almari 2 pintu ke? Almari besi ke? Jadi cikgu hanya perlu type kat sini almari. Cikgu type. Jadi kat sini dia dah akan bagi spesifikasi. Contoh yang ini peralatan pameran. Mungkin dekat pusat sumber ada almari pameran, tapi tak apa, kita cari almari buku. Okey, ni bukan. Maksudnya bukanlah. Okey, tapi kalau ini katakan ini almari dia, maksudnya keterangan aset tersebut adalah almari buku. Tapi katakanlah bukan, so kita boleh tengok lagi. Kita tengok, okey, mungkin yang ini. Okey, dekat bilik guru, dekat pusat sumber ada almari ni. Okey, ada almari ni. Jadi pada keterangan aset ni kita tulis kat sini almari / gerobok besi. Okey, almari / gerobok besi, keterangan aset. Almari / gerobok besi. Okey. Okey, nombor pendaftaran ni cikgu ikutlah nombor pendaftaran yang ada pada badan aset tersebut. KPM, JBA, W019 tu ikut type saja. Kuantiti ni satu. Kalau satulah. Kalau dua, almari tu dua. Tapi kalau dua almari tu maksudnya dua lah nombor siri pendaftaran je. Dan di akhir sekali ini kita dah letak kat sini, disediakan oleh ni tantangan Encik Hazim bin Harun, pegawai aset. Disahkan kalau cikgu di sini dah letaknya nama-nama cikgu. Nanti pegawai aset, okey, sekiranya Tupa 7 telah lengkap diisi, boleh dimuat naik di pautan, okey, di pautan yang telah diberikan ini. Dan pautan ini pun nanti kami akan letakkan di dalam dashboard sekolah, kios sekolah di bahagian tab aset. Jadi Jawatankuasa Aset akan semak semua aset-aset tersebut yang telah cikgu yang cikgu dah cetak tu. Nanti kami akan semak, Encik Azim akan tanda tangan dan Jawatankuasa Aset akan print. Cikgu-cikgu akan tanda tangan bahagian disahkan, dan yang telah ditanda tangan itu bolehlah ditampal di dalam bilik darjah, di dalam pusat sumber atau di dalam ruangan-ruangan yang telah cikgu amanahkan. Cuma suka untuk saya balik kepada knowledge base tadi. Saya dah terangkan sikit bahagian aset. Mungkin ilmu ni, pengetahuan ni berguna juga untuk cikgu, pada cikgu-cikgu yang jaga bilik khas. Katakanlah cikgu rasa macam benda ni aset ke tidak, aset ke tidak. Okey, jadi cikgu rasa macam nak carilah. Contoh, kita cari apa? Saya cari kat stok tilam. Okey, kita tengok sarung bantal. Ini sarung bantal bukan, Kelengkapan tidur tilam banduan pun bukan. Okey, tilam single. Okey, mungkin tak ada gambar, tapi kita tahu, kita confirm yang ini tilam single. Jadi bila tilam single ini berada di dalam katalog stok, maka dia adalah stok, bukan aset. Bila dia berada di dalam stok, maksudnya dia tidak perlu untuk kita selenggara kalau rosak. Saya pun belum pernah dengar lagi lah orang selenggara tilam. Dia boleh kita habis guna, kita boleh buang. Tapi
nak buang itu dia ada tata cara dia. Dia tidaklah sesukar untuk kita lupuskan aset. Dia lebih mudah, dan ini kena rujuk kepada Encik Firdaus lah. Katakanlah dalam bilik cikgu, di bilik cikgu tu ada barang-barang yang melibatkan stok, macam mungkin kepi PJ, ada bola sepak, ada kayu hoki, mungkin yang jaga bilik-bilik khas, mungkin ada tilam yang memang dah orang kata cukup uzur, cukup sampai tarikh luputnya, yang ingin dibuang daripada kita nak simpan pun tak ada guna, buat orang kata apa, bazir space sekolah. Jadi cikgu boleh buang dan cikgu boleh berurusan dengan Cik Firdaus, sebab Cik Firdaus dia menguruskan kad petak, satu kad warna hijau kecil. Ya, kat situ nanti kita boleh uruskan untuk untuk kita buang lah stok-stok yang ada ni, yang boleh dikirakan habis guna. Tapi sekiranya cikgu cari dekat stok tak ada, cikgu cari dekat aset benda tu ada. Contoh tadi almari tadi. Okey. Kita cari contoh almari hiasan. Okey. Oh, ni canggih sangat almari. Sofa lah. Okey. Sofa. Okey, set seti ni, sofa ni. Kalau cikgu tengok, rupanya dia ada dekat dalam aset. Jadi bila dia berada dalam aset, dia perlu dituliskan dituliskan dalam Q47, dan sekiranya rosak, cikgu kena maklumkan kepada Jawatankuasa Aset, atau lebih tepat kepada Encik Azim lah. Jadi kita akan Jawatankuasa Pelupusan nanti kita akan tentukan kaedah untuk pelupusan tersebut. Dia ada prosedur-prosedur lah, yang itu tak apa, cikgu setakat ini sahaja yang perlu cikgu. Orang kata kalau cikgu nak tahu semua bagus juga, tapi setakat inilah yang boleh cikgu tahu, yang mungkin membantu cikgu lah untuk tentukan. Sebab ramai juga yang PM saya, mungkin yang PM Cikgu Azim tanya, ni boleh buang ke, ni boleh buang ke. Jadi kalau cikgu tengok benda ni dalam kategori aset, dia tidak boleh dibuang lah. Dia perlu dilupuskan dengan kaedah, beberapa kaedah. Tapi sekiranya benda itu stok, ya, macam pensil, macam pen kan, pejabat beli kad Manila kan, takkanlah kita nak selenggara kad Manila pula, habis memang buang lah. Jadi itu tak ada masalah. Okey, itu saja. Saya harapkan video ringkas ini dapat membantu cikgu-cikgu untuk mengisi Q47 dengan baik, dan minor kesalahan, insya-Allah kalau ada apa-apa boleh berhubung dengan Jawatankuasa Aset. Insya-Allah semampu dan sebaiknya kami akan cuba bantu cikgu, memudahkan urusan cikgu. Itu saja daripada saya dan seluruh Jawatankuasa Aset. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.